Terima kasih dokter untuk kerana beri peluang untuk kami sharing sedikit berkaitan dengan CSR yang telah kami jalankan pada beberapa hari yang lalu. Okey, saya rasa lebih sesuai jikalau uh, Mr. Sadam yang sharekan. Mr. Sadam yang sharekan kami punya pengalaman sewaktu melaksanakan CSR di SKM Bersilau tu. Okey, Sadam. Supposedly Frankie because he is our leader kan. Okay, but it's okay lah. Basically untuk kami punya group, terima kasih Ketua sebab bagi peluang untuk kita berkongsi, kumpulan kami berkongsi pengalaman yang kami dapat sepanjang program tu. Betul kata sebelum tu, saya ucapkan terima kasihlah kepada doktor kerana dapat luangkan masa untuk bersama-sama menjayakan program kami ni, dan hasilnya kami dapat satu feedback yang baiklah daripada pihak sekolah. Begitu juga daripada komuniti di kawasan Kampung Mersilau tu. Untuk program ni, untuk makluman semua, saya, Frankie as a leader, Khairul, Azam, Shushan dan Iza dengan Balkis ni, kami tidak pernah berjumpa. Kami tidak pernah berjumpa face to face, hanya berhubung melalui Google Meet. Tapi apa yang berlaku apabila hari pertama kami berjumpa tu, ibarat macam kami telah kenal lebih daripada 10 tahun. Sangat-sangat rapat, sangat-sangat akrab. Even ada sampai satu tahap kami merasakan kami sudah menjadi satu family yang faham isi hati masing-masing, faham gerak kerja masing-masing dan faham sikap masing-masing. Jadi di sini kami untuk dari segi konflik dalam menjalankan tugas ni sangat-sangat kurang konflik yang kami dapat. Even idea yang disampaikan pun semua boleh menerima dengan baik, dan cadangan yang dikongsikan pun dapat diterima pakai untuk semua kumpulan sebab kami punya niat adalah untuk menjayakan program. Program ini kami khususkan mostly kepada pihak sekolah lah sebab first day kami turun Padang buat site visit bersama dengan pengurusi YDP PIBG, Encik Samsul. Saya, Frankie dan Khairul nampak memang sekolah tu dia memerlukan satu penambahbaikan dan item tambahan untuk melengkapkan sekolah tu sebab sekolah tu telah diiktiraf sebagai tourism hub. Dan sebab itu cadangan yang dipropos dalam kumpulan kami untuk minat pintu gerbang, dan sebab itu yang kami nampak kekurangan yang paling mustahak dalam kewujudan satu sekolah tu. So alhamdulillah pihak sekolah tidak percaya dengan apa yang telah kami hasilkan sebab ianya sangat memuaskan hati pihak sekolah itulah. Dan penglibatan dari segi komuniti juga amat kami bersyukur sebab komuniti banyak yang melibatkan diri, pihak sekolah pun turut melibatkan diri, dan sambutan daripada pihak sekolah pun amat memberangsangkan. Even diorang sanggup ada beberapa kali datang ke tapak projek untuk bercerita kepada kami, dan sering kali diorang ucapkan terima kasih dan terima kasih. Macam tu. So untuk program ini kami rasa bersyukur kerana program ini berjalan dengan lancar, dan akhirnya walaupun ada sedikit konflik in the middle of the progress our program, dengan bantuan sedikit pandangan daripada doktor sendiri untuk menyelesaikan isu tu dan juga pandangan daripada ketua kami Mr. Frankie, kami dapat buat satu kata putus. Ya, dari segi masa lah, memang saya akui dari segi masa kami agak terlewat di situ sebab ada kekangan daripada pihak sekolah sendiri yang mana kami tidak boleh melawan arus. Pihak sekolah telah menetapkan sebarang aktiviti yang melibatkan kawasan sekolah adalah dibuat pada waktu pelajar telah balik sekolah. Jadi kami menjalankan program tu walaupun tentatif telah kami susun atur dengan begitu baik, namun ya perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan akan ada terjadi. Namun pandangan ketua, pandangan doktor kami terima pakai, dan alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar sehingga ke akhir program. Dan hasilnya inilah yang kami telah perolehi, dan di sini saya ingin berkongsi pengalaman yang kami rasai daripada kumpulan kami selepas kami menjayakan program tu. Kami merasakan bahawa
kami melakukan sesuatu yang sangat bermakna kepada masyarakat, dan kami yang sebelum ini saya rasa tidak pernah terlibat dalam program-program CSR dari segi bantuan, apa yang telah kami lakukan ni memang satu yang selain daripada dapat melaksanakan program, kami rasa satu perasaan yang berpuas hati sebab kami dapat memuaskan hati masyarakat, memuaskan hati pihak ketiga. So basically itu sahaja perkongsian yang saya dapat share daripada diri saya dan kumpulan saya, dan mungkin ada sedikit tambahan yang boleh diajukan daripada ahli kumpulan saya maupun ketua kumpulan kami, Mr. Frankie. Terima kasih. Terima kasih Sadam. Sebenarnya doktor, Sadam ni kami punya ketua projek ni doktor. Jadi bila ada hal-hal yang berkait rapat dengan pihak ketiga, Sadam akan sendiri berhubung dengan pihak ketiga tu. Jadi maksudnya dia ada ketua, dua ketua di sini. Ketua Frankie, kumpulan. Ya. Frankie, ada request tu dari kawan, semua ahli grup, you all kena buka video. Ya nakal betul dia. Siapa punya idea buka video ni? Oke, buka kamera. Oke, tidak apa. Kita bukalah kamera, kita bagi puas hati dengan permintaan tersebut. Oke, saya minta semua ahli kumpulan saya, Sadam, Azam, Balkis, Shushan, dan juga Khairul bersama dengan Iza untuk buka kamera. Ya, biar mereka kenal muka-muka ini kan. Iya, terima kasih. Wah, screenshot bro. Nah, apa itu? Siapa yang masih single? Oh, ada yang mencari rupanya, patutlah. Tania, bro Frankie, Iwal punya tim sudah selesai. Ya, terima kasih Sam. Inilah muka-muka ahli grup kami nih. Sushan dengan dia punya short hairstyle. Azam dengan style-style Korea dia. Iya, Ah, Korean boy. Screenshot untuk jadi apa penghargaan. Alhamdulillah. Balkis dengan mulut dia yang udah pandai berhenti mengurik yang ada itu. Tapi slim, acung. Khairul belum buka kamera lagi. Khairul, Iza saya rasa dia tak ada dalam kita punya kelas hari ini, mungkin dia bekerja. Saya rasa ini sialah muka-muka nih yang Dokter boleh Jack buat. baru mau tekan butang screenshot itu tadi. Janganlah. Oke, guys, boleh tutup kamera. Oke, saya nak bercakap sedikit mengenai kumpulan ini ya. Untuk makluman semua pelajar, so far saya cuma tahu ada 3 projek lah, ada 4 projek. Yes, out of the 4 project, I found that group Frankie, Sadam, Khairul, Azam, Iza, Balkis dan Susan ni yang betul-betul CSR. Itu number 1, ya, yang betul-betul CSR. I don't know the others, tetapi as I said to Naima's group, saya dah beritahu dengan Naima, you all pun ada unsur-unsur CSR. Cuma yang complete set ialah grup inilah, yang grup buat projek di SK Masilau ni. Sebab mereka memenuhi semua kriteria. Kriteria yang pertama ialah mereka dapat mengumpul dana tanpa, walaupun mereka berkongsi sedikit, tapi mereka telah berinisiatif mendapatkan dana dari pihak tertentu yang memang sesuai untuk contribute. Itu yang satu. Iaitu memenuhi satu kriteria good CSR. The second one
yang saya tengok grup ini dia punya kontak dengan organization tu sangat jelas. For example, mereka ada buat covering letter, mereka ada buat proposal, mereka ada berperbincangan awalan dengan pihak komuniti. Dan ketiganya, komuniti yang mereka libatkan ini adalah komuniti yang betul-betul memerlukan CSR, iaitu komuniti, sekolah dan masyarakat sekitar di Mesilau itu. Mereka bukan hanya berinteraksi dengan sekolah, mereka juga berinteraksi dengan PIBG, ibu bapa, elemen ibu bapa iaitu komuniti, dan mereka juga berinteraksi dengan MEBOK, Mesilau Volunteer Community, in which dia melebihi yang saya expect. Saya pun kagum sebenarnya, walaupun dewan itu kecil kan, Perengki Sadap. Dewan Tapi, Giat Wanita tu. and then this group, they are able to solve the problem in the school, iaitu gerbang taman yang menjadi taman kebanggaan sekolah itu, yang sebenarnya taman itu dibuat oleh pelajar UMS tahun 2019 yang bertemakan meteorologi. Ya, meteorologi taman itu. Jadi apa yang mereka buat, orang membuat penambahan kepada program taman itu sebenarnya daripada UMS. Ya, meteorologi, mereka bina pintu gerbang taman. Dan saya sangat terpegun melihat pintu gerbang taman itu. This is out of the box punya komitmen daripada grup ini, dan saya harap yang lain tidak jealous ya. I just want to share the reason why I want to highlight the group. Ya, mungkin yang lain tu Kita berbangga dokter. Kita berbangga. Lihat sahabat kita dapat berbuat demikian. Luar biasa dokter. Ya, actually kan ini adalah kejayaan seluruh kelas ini. 39 orang. Sebab you all dalam satu kelas di mana saya sebagai pensyarahnya, saya sangat berbangga. Walaupun nanti keluar di surat kabar grup Perengki ini, sebab saya hantar pergi news ya. Saya hantar pergi newspaper, online newspaper, tapi itu adalah kebanggaan semua kita ya. Kebanggaan kita semua. Sebab yang bangga ini, yang seronok ini ialah community. Bila community yang terima CSR itu seronok, sudah tentu itu adalah kejayaan. Sebab guru besar itu sendiri meluahkan dengan kata-kata. Pengerusi PIBG itu sendiri meluahkan dengan kata-kata di dewan yang begitu besar, Perengki Sadap. Jadi itu antara jadi itu antara yang menyebabkan saya memilih setakat inilah. Ini grup yang boleh rakan-rakan lain contohi, sebab the idea seperti yang saya bagi tahu tadi ialah apapun pengalaman yang you all pelajari dalam kelas ini, bawalah ke organisasi masing-masing. So maknanya di sini ialah rakan-rakan dari grup CSR yang lain boleh mempelajari daripada grup ini bagaimana mereka buat CSR. Tadi Narisham cakap, Sadam cakap, dia belum ada pengalaman CSR buat sebelum ini. Walaupun Sadam itu dari MRSM Sandakan. Bayangkan, institusi pendidikan kan, tapi dia belajar dari kelas ini dan dia bawa idea sini ke MRSM Sandakan. Jadi sebab apa yang grup ini buat daripada A to Z, memang saya pujilah, saya nampak lebih, memang saya dah tambah baik sedikit, tapi the early initiative came from them lah actually ya. Dan satu yang saya sangat sukar untuk percaya kepada grup ini, yang menyebabkan saya turun sendiri ke Kundasang, join mereka, saya cancel saya punya meeting, saya pergi dalam keadaan saya sakit belakang, mau pergi MRI, tapi saya join mereka ialah satu dari Kunak, satu dari Sempurna, satu dari Tawa Kalandatu, satu dari Sandakan, satu dari Labuan, satu dari Kota Belud, satu dari Kota Kinabalu. Berjumpa di SK Mesilau. Bayangkan, the effort itu, passion mereka itu. Saya harap si Perengki tidak menitiskan air mata lah kan. So bayangkan effort itu yang menyebabkan mereka sanggup bertemu, dan seperti kata Perengki tadi, Sadam tadi, sebelum ini mereka tidak kenal antara satu sama lain. Tapi bila mereka berjumpa seperti sudah lama kenal, ya sudah lama kenal. Sebab malam itu saya sendiri hadir di program mereka malam itu. Dan pada malam itu kami buat program, saya bagi feedback, respon mengenai projek CSR mereka lah. Itu yang saya mau kongsikan. My point is that they are best group, not because they are best people, but because you are in the best class. Itu saya mau bagi tahu. Ya,
So anything else before saya tunda? Dan ini adalah saya punya kelas yang terakhir ya. Doesn't mean after this you all cannot contact me. Masih boleh, you all got my number, kan? Saya ini orang yang apa ya? Orang yang boleh di approach, ya, boleh di approach anytime. I'm that kind of person reachable unless I'm sleeping and unless I'm outstation without online, there is no online. Tapi memang saya punya mental ini, I'm the kind of person memang CSR. My jiwa is CSR. Kalau you all notice my social media, ya, a lot of CSR project. I engage with CSR project. Community is about CSR. Sometimes I go hiking. Saya ni hikers tegar sebelum COVID ni. Saya hikers di bukit-bukit every day saya naik. Sebab itulah saya kena back pain rasanya. Sebab lama berhenti. So biasanya kalau saya pergi hiking pun saya buat CSR. How I do the CSR? For example, ya, saya mendaki di Nululapai. Nululapai ini dekat Gayam. Di atas Nululapai itu ada gerai orang menjual. Dan di atas tu ada 2 orang makcik, 3 orang makcik kat tu. So saya highlight dalam saya punya social media supaya ada orang bila hiking belilah minuman daripada mereka. Supaya maksudnya saya di sini ialah minuman tu harganya cuma RM1, RM2. Bayangkan effort peniaga itu naik bukit, bawa minuman, bawa makanan. Tiba-tiba hikers naik atas, bawa minuman sendiri. Sedangkan kita boleh bagi mereka sokongan, iaitu dengan membeli mineral water yang mereka jual. Sebagai contoh lah. So this is the kind of CSR I'm doing. I'm patient in. Ya?